Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali semula kepada kita punya chapter Measures of Central Tendency. Baik, kita dah belajar tentang mode, mean dan juga median pada kelas yang lepas. Hari ini kita nak sambung kepada extreme value. Okey, baik. Apa itu extreme value? Okey, kita boleh baca dekat sini. Saya ambil ayat ni dari buku teks saja. Extreme value is a value that is too small or too large in set of data. It means the value is too far from the value of the other data in the set. Maksudnya, extreme value ni adalah satu data yang sangat besar ataupun sangat kecil berbanding data-data yang lain. Contoh, saya ada satu set of data tentang duit yang dibawa, duit poket yang dibawa oleh murid-murid ke sekolah untuk dibelanjakan. Contoh, Ahmad buat RM3, Abu buat RM4, Acong buat RM5 contohnya. Okay, kemudian Siti buat RM3, Kamel bawa RM4.50 contohnya. Tiba-tiba ada seorang pelajar dia bawa duit ke sekolah sebanyak RM50. Contoh, okey, ni buat RM3, ni buat RM4, RM5, RM3, RM4.50. Tiba-tiba seorang bawa RM50 di mana duit ini nilai dia adalah tersangat tinggi berbanding data-data yang lain yang ada kat sini. Maka RM50 ini kita panggil dia sebagai extreme value, nilai yang terlalu besar ataupun nilai yang terlalu kecil pun kita panggil dia sebagai extreme value. Okey, jadi kita tengok contoh example 10. The time in minutes taken by 7 students to complete a 3-dimensional polygon model using toy block is 5, 6, 7, 7, 8, 9 and 20. Which of this data is one of the extreme value? Explain. Okey. Masa yang diambil untuk 7 orang pelajar menyiapkan model 3 dimensi polygon dengan menggunakan toy block ni apa Lego lah, okey, dengan menggunakan Lego dan siapkan 3-dimensional polygon model oleh 7 orang pelajar. Okey, ada yang ambil masa 5 minit, yang ambil masa 6 minit, 7 minit, 7 minit, 8 minit, 9 minit. Tetapi ada seorang pelajar yang mengambil masa sangat lama iaitu 20 minit. Okey, data ini adalah tersangat besar berbanding data-data yang lain. Yang lain 5 minit, 6 minit, 7 minit, 7 minit, 8 minit, 9 minit. Tapi ini 20 minit sangat jauh daripada yang lain. Jadi 20 ni adalah extreme values. Just will explain kat sini, okay? Jadi kita kena nyatakan, okay? So 20 is an extreme values. Okay, why? Kenapa? Kena explain. Sebab 20 ni adalah tersangat jauh. The value is too much higher compared to the other data. Okay, 20 tu adalah tersangat tinggi berbanding data-data yang lain. Okay, 20 is too much higher compared to the other data. Okey, tak semestinya buat ayat macam ni. Ikutlah apa-apa yang bersesuaian. Yang penting dia membawa maksud sebegini. Okey, tak semestinya ayat yang macam saya tulis ni. Okey. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, example 11. Determine the extreme data in the data below. Explain your answer. Okey, -5, 0, 1, 3, 3, 5, 6. Okey, jadi dekat sini yang mana extreme values? Okey, kat sini dia tak extreme sangatlah, dia sikit je. Okey, tengok ni 0, 0 je 1, 1 je 3 tambah 2. Ni 3, ni 5, ni 6. Okey. Sini data dia semua dekat-dekat je. Okey, beza 1 2 begitu je. Tetapi 0 nak ke -5, jarak dia sangat tinggi. Okey, tak adalah sangat tinggi, beza dia 5 kan. Okey, ni ke sini 1, 1 ke 3 beza 2, 3 ke 3 tak ada beza, 3 ke 5 beza 2, 5 ke 6 beza 1. Tapi dari sini ke sini beza dia 5. Maka 5 dekat sini adalah extreme value. Sebab apa? Sebab dia it is too low compared to dia ada data, dia adalah lebih rendah berbanding data-data yang lain. Jadi kamu tulis je jawapan dia adalah -5, kemudian tuliskan sekali dengan dia punya explanation sekali. Okay, bila dia cakap explain your answer, you must explain. Contoh kalau soalan ni 2 markah, satu markah adalah untuk jawapan, satu markah lagi adalah untuk kamu punya explanation. Alright. Sekarang kita tengok impact of extreme value. Apa impact dia extreme value ni kepada kita punya data? Okay, contoh example 12. A set of data of pocket money of 5 students to the school. Okay, ni adalah macam saya buat tadi, pocket money, duit poket oleh 5 orang pelajar yang dibawa ke sekolah. Okay, seorang bawa RM3, seorang bawa RM4, seorang bawa RM4, seorang lagi bawa RM6 dan seorang lagi bawa RM8. Jadi kat sini ada 2 orang yang bawa RM4. Okay, soalan dia, calculate the mode, median and mean of the data above. Jadi kat sini tak ada extreme values lagi, dia suruh kita
kirakan dulu yang mana mode, yang mana median dan yang mana mean. Okey, kita buat mode dulu. Mode simple, tak perlu nak ada kira-kira ke apa ke, kita tengok yang mana yang berlaku yang paling banyak. Okey, ni adalah ungroup data ya, data yang tidak dikumpulkan. Okey, contoh dia macam ni. Kalau data group data tu biasanya dia letak dalam jadual. Okey, ni adalah ungroup data. Kita tengok yang mana yang berlaku paling banyak. Kat sini kita tengok RM4 ada 2 orang bawa. Okey, yang lain seorang je. 3 ada seorang, RM6 ada seorang, RM8 ada seorang. RM4 ada 2 orang bawa. Maka mode dia kat sini adalah 4. Okey, 4. Tak perlu nak tulis unit kat depan, tak perlu nak tulis. Kita tulis nilai dia saja, 4. Okey, kemudian kita nak dapatkan dia punya median. Okey, median ni bila data yang tak terkumpul macam ni, ungroup data, apa yang kita kena buat adalah kita kena susun dulu sama ada dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, kebetulan soalan ni dia punya data dah tersusun dengan cantik. 3, 4, 4, 6, 8. Dia dah susun ikut tertib menaik. Tetapi kalau soalan ni tidak disusun dengan tertib, contoh ada 3, kemudian 8, lepas tu 6, lepas tu 4, kemudian 5. Okey, ni tak ada tertib maksudnya macam ni. Maka kamu kena susunkan dia dulu mengikut tertib menaik ataupun menurun sebelum kamu jawab soalan median. Untuk median saja, yang lain tak kisah. Median ni mesti disusun. Jadi kat sini kita nak dapatkan dia punya median. Okey, kita tulis ini 3, 4, 4, 6, 8. Untuk data tak terkumpul, senang saja nak dapatkan dia punya median. Lepas kita dah susun ni ikut tertib, kemudian kita potong nilai. Satu potong kat depan, potong satu nilai kat depan, potong satu nilai kat belakang. Potong satu depan, potong satu kat belakang. Jadi kita tinggal satu nilai yang di tengah-tengah. Nilai yang terletak di tengah-tengah ni kita panggil sebagai median. Okey, so kita tulis kat sini. Median dia adalah 4. Okey, kemudian last sekali kita nak dapatkan dia punya mean. Macam mana nak dapatkan mean? Okey, mean. Simple saja benda ni, sekolah rendah pun kamu dah belajar lah. Jadi apa yang kita nak dapat cari untuk kita dapatkan mean adalah kita tambahkan semua ni dan kita bahagikan dengan bilangan data. Okey, jadi kita tambahkan 3 tambah 4, tambahkan dengan 4, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 8. Okey, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 6, 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi data ni semuanya ada 25. Okey, dibahagikan dengan ada berapa ni? Ada 5 data. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, jadi kita bahagikan 5. Okey, 3 tambah 4, tambah 4, tambah 6, tambah 8 jadi 25. Kita bahagikan dengan 5, maka min dia adalah 5. Okey, kita tulis dulu kat sini. Okey, jadi jawapan untuk soalan ni adalah mode dia 4, median dia 4 dan min dia adalah 5. Okey, untuk peringatan, mode tak payah tunjuk jalan kerja pun tak apa. Kita tengok je yang mana paling tinggi, kita tulis mode. Median kena tunjuk jalan kerja macam saya tunjukkan tadi. Min pun kena tunjukkan jalan kerja. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey, ini baru soalan yang melibatkan exchange value. You are required to replace RM8 to RM32. Then calculate new mode, mean, median and mean. Okay, you are required to replace RM8 to RM32. Then calculate new mode, median and mean. Jadi soalan ni cakap apa? Okay, kita nak buang RM8 ni. Okay, RM8 ni kita buang, kita gantikan dia dengan RM32. Itu soalan nak. Okay, kita buang RM8, kita gantikan dengan RM32. Dan kita kira mode yang baru, median yang baru dan juga mean yang baru. Tengok apa perubahan yang berlaku. Okay, jadi data yang baru yang kita ada sekarang ni adalah RM3, RM4, RM4, RM6 dan juga RM32. 8 dah tak ada, kita gantikan dengan 32. Okey, apa yang berlaku dekat mode? Okey, saya buat dengan pen merah lah supaya kita dapat beza. Okey, kat sini saya tulis yang baru. Mode, median dan juga mean. Okey, mode dia. Okey, mode sama juga macam tadi. Kita tengok yang mana yang berlaku paling banyak. Okey, benda tak berubah. 4 juga yang berlaku paling banyak, 3 sekali, 6 sekali, 32 sekali, 4 ada 2 kali, maka mean mode dia adalah 4. Tidak berubah untuk mode. Sekarang kita tengok pula untuk median. Okey, median macam saya cakap tadi, bila ungroup data kita kena susun dia mengikut tertib, sama ada tertib menaik ataupun menurun. Yang ni kita dah susun dah ikut tertib menaik. Jadi selepas kita dah susun, kita hanya perlu potong satu nilai di depan, satu nilai di belakang, satu nilai depan, satu nilai di belakang. Dan nilai di tengah-tengah ni adalah dia punya median. Okey, jadi setakat ni kita tengok mode dengan median dia tidak berubah. Sekarang apa yang berlaku dekat mean dia? Kita tengok apa yang berlaku pada mean. Okey, mean. Sekarang kita ambil 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambahkan dengan 32 dibahagikan dengan 5. Okey. Kita kira kalkulator. 3
tambah 4, tambah 4, tambah 6, tambahkan dengan 32. Kita dapat 49. Jadi kat sini dapat 49 pekan dengan 5. Kita bahagikan dengan guna kalkulator. 49 dibahagikan ke 5, maka kita dapat 9.8. Okey, jadi kat sini min dia adalah 9.8. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Jadi kesimpulannya adalah bila ada extreme values, kalau satu data ni kita buang dan kita gantikan dengan extreme values, data-data yang lain, mode dengan median tidak akan berubah. Okey, mode dengan median ni tidak akan berubah walaupun ada extreme values di dalam data kita. Contoh macam ni, kita ada data macam ni, tiba-tiba kalau kita tambah satu lagi data 32 pun, kita punya mode dan kita punya mean biasanya tidak akan berubah. Okey, yang akan berubah adalah dia punya mean dia. Okey, mean dia akan berubah bila ada extreme values. Okey, sekarang kita tengok soalan yang lain. The effect of changing a set of data to the mode, mean and median. Tadi kita tukar satu data, okey, 8 kepada 32. Inilah kita tukar data kepada data yang lain, kita tengok apa efek dia kepada mode, mean dan median dan juga mean. Sekarang kita tengok contoh yang lain. Example 13. Kanang bought 5 types of stationery at the school cooperative which cost RM1, RM2, RM3, RM3 and RM6 respectively. Okay, Kanang membeli 5 barangan di koperasi. Dia beli stationery. Stationery ni alat tulis lah, 5 alat tulis yang berbeza dekat koperasi sekolah yang berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan juga RM6 masing-masing. Okay, calculate the mean, median and mode for the data. Okey, jadi sekarang ni apa yang tidak adalah kita kirakan mode, mean dan juga median dulu untuk soalan yang pertama. Okey, mula-mula sekali kita tulis dulu data dia. 1, 2, 3, 3 dan juga 6. Okey, ini adalah dia punya data. Okey, mula-mula sekali mode dulu. Okey, mode. Apa mode dia? Yang mana yang berlaku paling banyak? 1, 2, 3, 3, 6. Jadi 3 ni berlaku 2 kali, maka mudah dia punya mode adalah 3. Simple. Kemudian median pula. Median kita kena susun dulu. Okey, data ni dah susun. So tak payah nak susun lagi. Potong je satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang. Jadi dia punya median adalah yang terletak di tengah-tengah, iaitu 3. Tulis kat sini. Median sama dengan 3. Okey, mean pula. Okey, mean kena kira Mean sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambahkan 6 dibahagikan dengan 5. Okey, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 6 15. So kita ambil 15 dibahagikan dengan 5, jawapan dia akan dapat 3. Okey. Jadi mode, median dan juga mean kesemuanya sekali nilai dia adalah 3 untuk soalan yang A ni. Okey. Ini adalah untuk soalan yang A. Ini kita tak tukar apa-apa lagi data. Kan kita tengok apa yang akan berlaku kalau kita tukar data tersebut. Okey, macam mana kita nak tukar data ni? Kita baca soalan yang B. Okey, calculate the new mean, median and mode. Kirakan mean, median dan juga mode kalau price of each stationery tersebut, kalau harga untuk setiap alat tulis tersebut is increased by RM2. Apakah yang akan berlaku pada mean, median dan juga mode kalau setiap barang-barang ni kita tingkatkan harga dia sebanyak RM2? Apa yang akan berlaku pada mode, mean dan juga median? Okey, untuk soalan yang pertama kita tengok. Okey, kalau setiap harga itu ditambahkan dengan RM2, maksudnya ni RM1 ni tambah 2, yang ni pun tambah 2, ni pun tambah 2, ni pun tambah 2, ni pun tambah 2. Maksudnya data baru yang kita ada adalah RM3, RM4, RM5, RM5 dan juga RM8. Ini adalah data yang baru. Okey, jadi apa yang berlaku pada mode dia? Okey, tulis kat sini. Mode soalan 1. Median, mean. Okay, apa yang berlaku pada mode dia? Mode dia dah berubah, betul tak? Okey, kat sini 5 tu berlaku 2 kali. Jadi 5 ni berlaku 2 kali, maka mode dia kat sini adalah 5. Okey, sekarang kita nak buat median dia pula. Median macam saya cakap berkali-kali, tolong susun dulu. Kat sini dia telah disusun mengikut titik naik. Jadi daripada disusun, kita potong dia satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang. Maka dia punya median adalah 5. Okey, sekarang kita nak kira dia punya mean pula. Okey, mean. Allah, apa data dia jadi? Saya terpadam sekali data. Okay, tulis balik data dia. 3, 4, 5, 5, 8. Okey, ini data dia. Kira mean. Tak ada data macam nak kira.
3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 dibahagikan dengan 5. Okey, malas nak cungak malam-malam ni, kita tekan kalkulator. Okey, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Okey, total adalah 25. Okey, jadi kita ambil 25 dibahagikan dengan 5, maka jawapan dia adalah 5. Okey. Okey, sekarang kita tengok dulu. Apa yang kita boleh simpulkan terhadap soalan ini? Okey, ini adalah mode, median dan juga mean yang asal. Okey, mode dia adalah 3, median dia adalah 3, mean dia adalah 3. Okey. Kemudian, setelah harga ini ditingkatkan sebanyak RM2, okey, maka mode dia pun turut berubah. Daripada 3 jadi 5. Okey, pertambahan sebanyak 2 juga. Daripada median dia 3 jadi 5. Pertambahan sebanyak 2. Okey, dan mean dia daripada 3 jadi 5. Pertambahan sebanyak 2. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dekat sini? Kalau setiap data dia ni ditambah dengan nilai yang sama, mesti nilai yang sama. Kalau nilai-nilai yang berbeza, dia tak jadi. Dia mesti kat sini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dia tak boleh tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tak boleh. Dia mesti tambah dengan tambahan yang sama. Bila kita tambah dia dengan nilai yang sama, maka mode, median dan juga mean dia pun akan bertambah dengan nilai yang sama kita tambah kat sini. Kalau kita tambah 2, maka mode dia tambah 2 semua. Kalau kita tambah 3, mode dia tambah 3 semua kat sini. Kalau kita tambah 4, median dia pun tambah 4 semua dekat sini. Begitu juga dengan mode dan juga mean. Okey, pertambahan dia adalah seiring dengan apa yang kita ubah dekat dalam data. Okey. Tadi kita tengok kalau dia tambah dekat data. Sekarang apa yang berlaku kalau dia multiply? Apa yang akan berlaku kalau dia darab? Okey, sekarang kita uji sikit. Okey, tadi setiap data tersebut yang original ni dia ditambahkan dengan 2. Sekarang kita nak tengok apa yang berlaku kalau data itu is multiplied by 3. Data-data tersebut didarabkan dengan 3. Maksudnya yang ni darab 3, ni pun darab 3, ni darab 3, ni darab 3, ni pun darab 3. Apa yang akan berlaku pada mode, median dan juga mean yang baru? Okay, jadi kita tengok data yang baru dia akan jadi RM3, 1 darab 3 jadi 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9, 9 dan 6 darab 3 jadi 18. Ini adalah data yang baru. Apa yang berlaku dekat mode, median dan juga mean dia? Okey, kat sini saya tulis. Mode, median, mean. Saya nak compare. Okey, soalan yang kedua. Okey, mode dia kita tengok sini. 9 berlaku 2 kali. Confirm 9 ni adalah dia punya mode. Tak payah nak kira-kira. Okey, kemudian median dia. Okey, susun dulu. Ni dah disusun mengikut tertib. Jadi kita hanya perlu potong depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1. Yang di tengah-tengah adalah median dia iaitu 9. Allah, pen merah pula. Tukar-tukar 9. Dan dia punya mean. Okey, mean. Okey, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 18 dibahagikan dengan 5. Okey, jadi mean dia jadi berapa? Tekanlah kalkulator. 3 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 18. Jadi 45. Jadi kat sini 45 dibahagikan dengan 5, maka dapat mean dia adalah 9. Okey, jadi apa yang berlaku ni? Okey, data dia semuanya kita darabkan dengan 3. Data yang asal semuanya kita darabkan dengan 3. Apa yang berlaku dekat mode, median dan juga mean dia? Mode dia daripada 3 jadi 9. Maksudnya darabkan dengan 3 juga. Median dia daripada 3 jadi 9. Maksudnya didarabkan dengan 3 juga. Mean dia daripada 3 pun jadi 9. Maksudnya didarabkan dengan 3. Maksudnya kalau semua data-data ni didarabkan dengan sekata. Maksudnya semua ni darabkan dengan 3. Maka mode, median juga mean pun akan didarabkan dengan 3 juga nilainya. Kalau kat sini semuanya ni darabkan dengan 5. Maka mode, median dan juga mean pun semuanya akan didarabkan dengan 5 perubahannya. Okey, boleh faham ke benda tu? Dengan syarat ini didarabkan dengan nilai yang sama. Tak boleh darab sini darab 2, darab 3, darab 4, darab 5, darab 6. Okey, mesti semua data didarabkan dengan nilai yang sama. Barulah dia boleh berubah begini. Okey. Okey, ini adalah self practice. Okey, tolong jawab soalan ini dan hantarkan jawapannya kepada guru-guru kamu. Okey, untuk menunjukkan kamu lihat video ini dan juga tandakan sebagai kamu punya kehadiran. Okey, baik. Kita nak tengok contoh yang seterusnya. Example 14. Okey, tadi kita tengok data itu berubah kalau kita tambah dengan sekata. Contoh semua data tu kita tambahkan dengan 2 ataupun kita darab semua dengan 3. Sekarang kita nak tengok apa efek data tersebut, apa efek pada mode, mean dan juga median kalau data-data tersebut kita tambahkan dengan nilai yang tak sekata.
Okey, jadi Raju punya skor adalah 3, 6 dan juga 6. Calculate the mean, median and mode for the data. Okey, simple saja. Dia punya okey, kita tulis gini ya. Mode, median, mean. Okey, simple. Mode dia adalah 6, confirm. Ada 3 je data. 6 laku paling banyak. So tulis kat sini. Mode 6, median data yang tengah-tengah. Okey, kita pastikan susun dulu. Ni dah susun dah. Data yang tengah-tengah adalah 6. Tulis kat sini median dia adalah 6. Okey, dan mean yang terakhir kita tambahkan 3 tambah 6 tambah 6 dibahagikan dengan ada 3 data, kita bahagikan dengan 3. 3 tambah 6 9, 9 tambah 6 15. Jadi 15 dibahagikan dengan 3, maka mean dia adalah 5. Okey, ini adalah mode, median dan juga mean yang asal, data yang asal sebelum kita ubahkan dia. Okey, seterusnya kita baca soalan B. Tengok apa yang diubah di dalam data yang asal. Add the first data by 1, add the second data by 2, and add the third data by 3. Next, determine the new values of mean, median, and mode. Balik, mean, median, and mode. Okey, jadi apa yang dia cakap kat sini? Kita tambahkan data yang pertama ni dengan 1, tambahkan data yang kedua dengan 2, dan tambahkan data yang ketiga dengan 3. Kemudian kirakan value mean, median, dan mode yang baru. Okey, beza dengan soalan yang lepas. Soalan yang lepas kalau kita tambah 2, semua tambah 2. Kalau kita darab 3, semua darab 3. Okey, yang ni pula kita tambah dia dengan nilai yang tidak sekata. Apa yang akan berlaku pada mode, median dan juga mean? Okey, jadi data yang baru kita akan dapat 4, 6 tambah 2 jadi 8, 6 tambah 3 jadi 9. Okey, ini adalah data yang baru. 4, 8, 9. Okey, jadi apa yang berlaku pada mode, median dan juga mean dia? Okey, kita tengok mode dulu. 4, 8, 9. Okay, ada tak mode kat sini? Sini tiada mode. So, mode dia tak ada. Okay, tak ada data yang berlaku 2 kali ataupun lebih. Tak ada data yang berlaku lebih pada 2 kali. Semua 4 yang ada sekali, 8 ada sekali, 9 pun ada sekali. Jadi semua kekerapan dia atau frekuensi dia hanya berlaku sekali saja. So, tak ada mode. Okay, sekarang median pula. Okay, median dia. Susun dulu. Titik menaik atau titik menurun. Dia dah susun dah. So, kita bila susun, kita ambil data yang tengah-tengah iaitu 8. Median dia jadi 8. Okey, seterusnya mean. Ambil 4 tambah 8 tambahkan dengan 9 dibahagikan dengan 3. 4 tambah 8 jadi 12. 12 tambah 9 jadi 21. Jadi kita ambil 21 dibahagikan dengan 3 maka dapat 7. Jadi mean dia adalah 7. Okey, jadi kita tengok ni apa beza dia mode, mean, median dengan yang baru. Okey, langsung tak sama. Tak ada berkaitan langsung dengan yang sebelum ni kita buat. Sebelum ni, apa yang kita buat? Kalau kita tambah semua data tu dengan 2, maka mode, median dan mean dia semua akan jadi tambah 2. Ataupun kalau kita darabkan semua data tu dengan nilai yang sama iaitu 3, maka mode, median dan mean dia pun akan didarabkan dengan 3. Tetapi, kalau data-data tersebut ditambahkan dengan nilai-nilai yang tidak sekata, contoh data pertama tambah 1, data yang kedua tambah 2, data yang ketiga tambah 3, maka dia punya mode, mean, median pun jadi cacah merbak, tak ada sama, tak ada berkaitan langsung dengan yang asal tadi. Okey, baik, itu sahaja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.